baik, kawan-kawan kita dah masuk ke mana yang lain. Ada lebih kurang 15 pelajar lagi. Ya, ada 15 sekarang ni. Boleh dengar suara saya tak? Respon? Dengar Ustaz. Baik, bagus. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik yang dirahmati Allah berada dalam keadaan yang sihat semuanya. Semangat nak belajar minggu ni, awal pagi, hari Isnin, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Sekejap ya. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa, saya nak pilih seorang pelajar untuk membaca doa. Syahril, Abdul Syahril, boleh baca doa belajar? Abdul Syahril. Mana Abdul Syahril ni? Okey, Anil Zafri, boleh Anil Zafri? Anil Zafri. Adik, senyap je semua ni. Tak boleh perempuan kot. Tak apa lah, perempuan lah. Dia Aisyah. Aisyah bersuara dia tadi kan. Ustaz. Coba belajar jom. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudari Dia Aisyah. Okey, baik. Sebelum saya mulakan kelas, saya nak tunjuk satu paparan video untuk sama-sama kita melihatlah. Okey. Fokus Okey semua, dalam cerita kali ni, aku nak cerita pasal puasa lah. Puasa ni adalah satu kewajipan bagi kita umat Islam dan aku nak guna peluang ni untuk nasihat korang supaya puasa tau. Jangan tak puasa. Panjang aku membesar ni dari aku kecil sampai sekarang, banyak pengalaman yang pernah terjadi kat aku sepanjang aku berpuasa. Aku rasa pengalaman pertama puasa aku adalah masa aku darjah 1. Kalau aku tak silap lah. Masa aku darjah 1 tu, bulan puasa jatuh pada cuti sekolahan. Jadi aku masa kecil ni fikir tiap kali puasa je mesti cuti lah. Sebenarnya tak. Disebabkan ni adalah puasa pertama aku rasa kesesaraan puasa tu tersangatlah kuat. Kuat sungguh dugaan aku di puasa yang pertama ni. Aku rasa semua orang rasa puasa yang pertama macam tu kan? Tak, kau seorang je rasa macam tu. Lembik. Walaupun macam tu, aku rasa aku tak pernah lah ponteng puasa dan menipu dekat mak ayah aku. Tapi, aku pernah menipu pergi tarawih dengan kawan-kawan tapi sebenarnya aku keluar pergi beli mercun time tu. Mak, keluar jap pergi tarawih ni. Okay. Mercun. I'm coming. Back to cerita puasa tadi. Ada satu time ni, mak aku ajak aku untuk tolong dia dekat dapur. Aku pun time tu tak ada benda nak buat selain tengok jam yang bergerak tersangatlah perlahan. Asal jam ni bergerak slow sangat ah? Masa tu, mak aku minta aku untuk tolong dia kisarkan cincau. Aku pun, bereh boh.
semasa aku duduk mengisar tu, salah satu cincau tu terjatuh. Aku pun kutiplah cincau tu. Lepas tu, aku pun tengok je lah cincau tu. Dan lepas tu, aku pun... Zumi, tadi cakap tak pernah ponteng. Biar aku habiskan dulu cerita ni. Masa aku duk makan cincau tu, aku sebenarnya terus lupa yang aku puasa. Aku rasa banyak agak aku makan time tu sampai aku sedar yang aku sebenarnya puasa. Aku puasa lah. Di cerita lain pula, masa aku berpuasa, masa tu aku darjah 1 atau 2. Dan waktu tu adalah waktu kedua atau ketiga aku berpuasa. Aku ikut ayah aku ke satu supermarket untuk beli makanan untuk berbuka. Masa tu petang dalam pukul 5 ke 6 macam tu. Masa tu keadaan aku sangatlah kritikal. Aku lesu macam zombie lah keadaan aku time tu. Kita orang pergilah ke satu supermarket ni dan belilah apa-apa barang-barang yang diperlukan untuk membantu mak aku menyiapkan juadah berbuka. Lepas je kita orang habis beli barang dekat supermarket tu, aku cakap lah dengan ayah aku yang aku dah sangat-sangat lapar dan betul-betul dah tak larat. Rasa macam nak muntah. Bila aku naik je motor dan motor tu start bergerak, rasa nak muntah aku tu semakin membuak-buak. Perut aku ni macam memaksa untuk keluarkan semua benda dalam perut aku. Saya dah tak tahan ni, Zumi. Dengan segala kedrat yang Tuhan bagi kat aku time tu, dan aku rasa aku sangat tak tahan dah. Akhirnya aku rasa kereta yang lalu berdekatan dengan kita orang time tu mesti best sebab boleh tengok persembahan air. Wah, tengok tu, macam Pokemon sembuh air. Aku tak ingat dah time tu aku ada rasa malu ke tak. Tapi yang aku ingat, sesampai je aku kat rumah, aku terus lesu. Dan semua stok makanan dalam badan aku habis. Aku curahkan di atas jalan raya tadi. Aku time berbuka tu terus jelas dia nak makan dan aku berbuka dengan air je time tu. Air sirap tu. Salam Ramadan dan salam penuh keberkatan kepada semua. First, Okey, baik. Agak-agak apa pembelajaran kita pada hari ini? Siapa boleh bagi tahu? Volunteer. Ada siapa-siapa? Agak apa yang kita nak belajar pada hari ini? Pagi ni? Dalam bidang fiqh. Puasa. Okey, tajuk dia apa kalau puasa tu? Tajuk dalam buku teks. Puasa benteng diri. Okey, bagus dia Farisha. Betul. Puasa benteng diri. Okey. Boleh buka buku teks muka surat 129. Maaf, 129. Pembelajaran yang ke-18. Okey, buka dulu. Okey, puasa ni wajib ke sunat? Ke makruh? Ke haram? Wajib, Ustaz. Wajib. Okey. Betul. Puasa wajib pada bulan Ramadan lah. Pada bulan Ramadan, puasa wajib diwajibkan lagi apabila berpuasa bernazar. Seperti contoh, nanti kita masuk lagi lebih detail. Okey. Ada juga puasa sunat. Puasa sunat, puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud selang sehari kan. Nabi Daud kalau berpuasa dia selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, akan datang hari Khamis tak puasa. Macam tu. Itu puasa Nabi Daud. Kalau puasa sunat macam yang sering kita dengar, Isnin dan Khamis. Okey. Banyak lagi puasa apa lagi? Puasa bernazar, puasa sunat macam 10 Muharram ke kan, puasa hari Ashura ke, itu semua puasa-puasa yang sunat. Okey, ada juga puasa yang diharamkan berpuasa waktu bila. Okey, nanti kita akan tengok dengan lebih detail. Okey, baik. Okey, boleh tengok dekat saya punya slide ni. Boleh nampak kan? Nampak, Ustaz. Okey, bagus. Okey, mantap, semangat. Okey, next kita tengok pada puasa benteng diri. Hari ini pembelajaran kita mengenai puasa lah. Puasa benteng diri. Walaupun bulan Ramadan dah lepas, tapi
Boleh bila dikatakan puasa tu, puasa sunat pun ada. Ada tak hari ni siapa-siapa yang puasa? Puasa sunat? Tak ada Okay, ini puasa sunat Isnin Khamis lah, hari Isnin lah, macam tu. Okay, baik. Sebelum kita masuk bab yang seterusnya, kita lihat kalau buku teks 129, kita sentuh mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan. Saya nak seorang bacakan ayat Al-Quran yang ada di dalam buku teks itu. Baca apa yang pertama, bulan diturunkan Al-Quran. Sila baca salah seorang. Ada siapa-siapa volunteer? Boleh? Siapa-siapa lah kan? Orang volunteer ni itulah keberkatan ilmu tu mudah dapat. Siapa? Baca ayat Quran dengan maksud dia yang pertama ni. Semua dah buka buku teks? Tak ada? Saya je lah Ustaz. Okey, bagus dia. Dia Farisha. Bagus lah dia Farisha. Nama dia ni bagus Okey, sila dia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Okey, seterusnya bawah. Baca teruslah sekali bawah. Yang lain macam susah je nak baca. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ni baca kat Ustaz yang umpan ni. Hadis. Okey, baca je terus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Okey, terima kasih kepada adik Dia Farisha yang nama. Dia Farisha. Okey, baik. Cuba kita lihat keistimewaan bulan Ramadan ni. Allah dah sebut awal-awal. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Iaitu yang pertama bulan diturunkan Al-Quran. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan yang padanya unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Mesti ada persoalan. Ustaz, kata Al-Quran tu diturunkan berperingkat-peringkat mengikut peristiwa dan sebagainya. Tapi kenapa ayat Al-Quran ini mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan? Apa jawapannya? Siapa boleh bagi jawapan? Tahu tak? Kenapa Allah kata Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sedangkan kalau lihat pada sejarah, pada nuzul Quran ataupun sebab-sebab penurunan Al-Quran, ada ayat-ayat yang diturunkan bukan pada bulan Ramadan. Tapi kenapa Al-Quran, Allah kata dalam Al-Quran ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Kenapa? Ada siapa boleh jawab tak? Tak tahu? Baik. Sebab apa? Allah sebut di sini bukannya bermaksud 30 juzuk Al-Quran tu diturunkan pada bulan Ramadan. Allah mengatakan di sini dalam bulan Ramadan ni ada ayat-ayat Al-Quran
yang diturunkan pada bulan Ramadan. Ada juga pada bulan-bulan yang lain berdasarkan peristiwa-peristiwa wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya saja pada bulan Ramadan. Maksudnya kalau bulan Ramadan ni maksud inilah salah satu contoh dalil yang diturunkan pada bulan Ramadan. Bukan semua dalil diturunkan pada bulan Ramadan. Okey, boleh faham Okey, baik. Yang seterusnya, bulan untuk berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Okey, kalau lihat pada tajwid falyasum, bacaan tu falyasum, kita matikan kemudian kita macam seolah-olah ada sedikit nafas. Falyasum. Macam tu. Okey. Baik, apa maksud dia? Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini dia. Kalau kita boleh nampak, kalau kita boleh tengoklah kan, anak bulan, anak bulan Ramadan, itu menandakan pada bulan itu tibalah bulan yang wajib berpuasa, iaitu bulan Ramadan sendirilah kan. Macam sebelum kita berpuasa mesti keluar TV, saya wakil-wakil raja kan ada keluar TV seorang pakcik tu, dia akan cakap saya wakil daripada raja mengisytiharkan pada hari esok berpuasa. Contoh macam tu. Sebab apa? Sebab mereka dah lihat bulan, dah lihat anak bulan. Okey. JAIS, Jabatan Agama Islam Malaysia, Jabatan Kemajuan Malaysia. Diorang dah tengok dah ilmu-ilmu falak ni, diorang dah pekaji-pekaji falak, diorang dah nampak anak bulan, maka mereka akan mengisytiharkan berpuasa pada bulan tersebut. Okey, baik. Seterusnya, terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surah Al-Qadr ayat yang ketiga. Malam Al-Qadr itu baik daripada 1000 bulan. Kita pun dah terlepas dah bulan Ramadan. Kita kejarlah bulan Ramadan akan datang. Okey, bila ada ulama mengatakan bila berlakunya malam Lailatul Qadar ni? Bila berlakunya? Pada 10 malam terakhir Ramadan. Ya, betul. Okey, ada ulama mengatakan 10 malam terakhir Ramadan. Ada ulama mengatakan setiap malam-malam ganjil. Okey. Ada juga di antara malam-malam ganjil malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan juga pendapat ulama. Okey, khilaf ulama, ada juga yang mengatakan bermula hari pertama sehinggalah hari yang terakhir. Di antara tu ada malam Lailatul Qadar. Okey, itu dia khilaf ulama berdasarkan ilmu-ilmu mereka. Okey, baik, itu tidak ada masalah. Yang penting bila bulan Ramadan ni kita terus-menerus melakukan kebaikan, terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, memandang kita dengan pandangan keampunan, dan kita digolongkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya bulan pengampunan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Okey. Bila kita berpuasa ni, kita berpuasa, sering berpuasa, kita berpuasa pada bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa kita. Tetapi puasa kita tu mestilah puasa yang ikhlas.
tidak mengharapkan apa-apa melainkan mengharapkan kasih sayang keampunan Allah, mengharapkan redha Allah. Okey, barulah dosa-dosa kita diampunkan. Dosa yang terdahulu diampunkan oleh Allah. Masya-Allah. Kita lakukan ke ini bukti bahawa Allah ni sayang sangat ke hamba dia. Allah suruh kita berpuasa je. Itu pun puasa pada bulan Ramadan, bukannya puasa sunat, puasa yang wajib. Allah kata Rasulullah kata berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lepas. Punya sayangnya Allah sediakan 1 bulan untuk kita dah. Okey, bila Allah wajibkan, maksudnya kita kena lakukan. Dekat sini dah nampak dah. Kalau Allah tak wajibkan, confirm ramai takkan buat. Dan bila ramai tak buat, takkan berpuasa, maka macam mana Allah nak ampunkan dosa mereka dengan sebab berpuasa tadi? Maka Allah perintahkan kita berpuasa pada 1 bulan yang diwajibkan supaya manusia ini akan dapat keampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nampak betapa mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pemurahnya. Dia tahu kelemahan hamba-Nya. Kalau aku tak perintahkan wajib ke atas hamba-hambaku, hamba-hambaku takkan buat punya. Melainkan orang yang beriman, walaupun sunat dia akan buat. Itu dia. Beza. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ni yang tadi itulah. Okey, berdasarkan buku teks. Semua ni tak ada ayat Quran. Okey, baik. Next. Puasa. Okey, dari segi bahasa dan juga istilah dan hukum. Okey, volunteer. Saya pilih Fariz Nazrin. Boleh Fariz Nazrin baca? Ada tak Fariz Nazrin? Tak ada. Ahmad Alif Syakir. Tak ada juga. Allah. Farisha Fazli. Tak ada juga. Nurul Safiyah. Ada Nurul Safiyah. Saya. Okey, bagus Nurul Safiyah. Baca slide ni. Maksud puasa dalam segi bahasa, menahan diri. Dari segi istilah, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu disertai dengannya. Okey, hukum dia adalah wajib. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari siapa tadi? Safiyah. Okey. Baik. Kita lihat dekat sini. Bahasa, dari puasa dari segi bahasa, menahan diri. Kita memang tengah tahan diri lah. Bila kata puasa ni, kita tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, kalau tengok pada istilah, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Banyak perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar. Bila terbit fajar? Subuh lah, kan? Waktu subuh sehingga terbenam matahari. Waktu bila? Maghrib. Mengikut syarat tertentu disertai dengan niat. Okey, puasa ni kena tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bukan hanya perkara makan dan minum sahaja. Bukan kita menahan diri daripada makan dan minum sahaja, tidak. Tapi segala perbuatan yang membatalkan puasa, kita perlu tahan diri kita daripada perkara tersebut. Okey, tak kisahlah apa pun. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat, nafsu apa lagi? Kehendak yang berlebih-lebihan, tidur terlalu lama dan sebagainya. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa itu kita kena jaga. Bermula dari terbit fajar, okey, subuh lah. Okey, azan je tu dah kena berhenti makan. Okey, sehingga terbenam matahari waktu maghrib lah. Bila azan kita buka puasa. Ikut syarat-syarat tertentu juga disertai dengan
dengannya. Nanti kita tengok macam mana niat. Okey, rasanya semua pun dah tahu dah berapa tahun dah berpuasa kan. Dah tingkatan 2 dah. Takkan tak tahu niat puasa betul. Okey, baik. Seterusnya. Syarat wajib berpuasa dan juga syarat sah puasa. Okey, seorang. Okey, siapa? Apa? Farah Nur Elisha. Ya, Ustaz. Okey, boleh baca? Boleh. Okey, bagus. Syarat wajib puasa yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat tidak uzur syari. Yang syarat sah puasa yang pertama Islam, kedua mumayyiz, ketiga tidak uzur syari yang menghalangnya berpuasa. Okey, bagus. Baik. Terima kasih kepada siapa tadi? Terima kasih kepada Farah. Okey, baik. Alright. Syarat wajib berpuasa. Okey. Kita tengok syarat wajib puasa iaitu Islam. Okey. Apa syarat untuk kita berpuasa? Apa syarat diwajibkan kita berpuasa? Islam yang pertama adalah Islam, yang kedua balik. Balik lah. Siapa yang dah balik? Ada tak form 2 yang tak balik lagi? Lelaki ada, perempuan confirm dah semua kan. Perempuan jarang lah lambat balik. Kalau lelaki ada, mesti ada punya. Kalau saya tanya segan ada. Okey, mesti ada punya. Sebab dalam lingkungan umur balik ni, daripada umur kalau lelaki lah tak silap saya dalam 11 tahun sehingga tingkatan 3. Tingkatan 3 berapa tahun? 14, 15 tahun kan. Sampai tingkatan 3. Last kali tingkatan 3 lah kan. Selalunya kalau dari sudut kebiasaannya begitulah. Okey. Jadi kalau ada dalam kelas ni seorang lelaki tak balik lagi, tak wajib lagi lah berpuasa, tetapi ingat, okey, kena ingat kita dah besar dah pun kan, dah tahu dah beza. Kalau ada yang dalam ni tak puasa, tu tak balik lagi, tu budak-budak lagi. Okey, yang ketiga berakal. Orang-orang yang ada waras akalnya boleh pakai lah kan. Orang gila confirm tak boleh kan. Sebab apa? Sebab dah tidak ada kewarasan akal dia. Okey, kemudian tidak uzur syar'i. Nanti kita lihat apa yang dimaksudkan dengan uzur syar'i, apa yang dimaksudkan dengan tidak uzur syar'i ni. Okey, baik. Syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Sama juga, okey. Kalau nak sah berpuasa itu Islam. Okey, kemudian yang kedua mumayyiz. Nampak ni perbezaan di antara syarat sah dan juga syarat wajib. Kalau wajib, seorang tu nak wajib puasa, dikira wajib berpuasa adalah pada ketika balik. Tapi kalau seorang itu sah puasanya ketika dia mumayyiz. Contoh kalau budak-budak, contoh ada yang tak balik lagi kan. Contoh adik kita tak balik lagi kan. Dia nak berpuasa, sah tak sah? Sah. Sebab apa? Sebab dia mumayyiz. Dia boleh membezakan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Okey? Mumayyiz ni selalunya, yelah, kalau dah umur 11, 12 tahun pun dah kira mumayyiz dah. Sebab mereka dah tahu dah mana baik, mana buruk. Okey? Kemudian, sebab mumayyiz ni bermaksud perbezaan. Dapat membezakan. Mumayyiz. Okey. Yang ketiga, tidak uzur syar'i yang menghalangnya berpuasa. Okey, dia tak ada keuzuran lah kan. Kalau ada orang yang uzur, bukanlah uzur masuk uzur perempuan tu, tidak. Uzur syar'i ni luas. Okey, banyak uzur-uzur yang ada, nanti kita lihat. Okey, yang menghalang dia daripada berpuasa. Jadi dia tidak boleh berpuasa. Tapi kalau dia tidak ada uzur syar'i, sama ada uzur uzur datang bulan ke, ataupun uzur lain-lain lah, dia tua ke apa ke, kalau dia tidak ada yang itu, maka dia boleh berpuasa. Okey, seterusnya kategori uzur syar'i. Okey, kalau tak nampak boleh bagi tahu kalau ada slide-slide yang tak nampak ke apa, boleh bagi tahu. Alright. Volunteer, siapa nak baca ke nak saya pilih juga? Baca dekat slide ni je.
Halimatus Sa'diyah. Sedap nama Halimatus Sa'diyah. Ibu susun baginda Nabi SAW. Halimatus Sa'diyah. Boleh? Kategori uzur Okey. syar'i. Menghalang berpuasa, haid atau nifas, gila walaupun seketika, pitam sepanjang hari, mengharuskan berbuka, musafir, sakit yang memudaratkan, orang tua atau pesakit yang tiada harapan sembuh. Okey, terima kasih kepada Halimatus Sa'diyah. Suara Halimatun saya dengar tu macam boleh jadi MC lah kan. MC. Okey, baik. Kategori uzur syar'i. Yang pertama menghalang berpuasa. Maksudnya ada perkara yang terhalang untuk dia berpuasa. Iaitu yang pertama haid atau nifas. Okey, ini untuk orang perempuan lah. Kalau ada lelaki yang macam ni saya tak tahulah. Kena check balik lah. Betul tak betul lelaki tu kan. Haid dan nifas. Okey. Mungkin faham dah kan apa itu haid dan apa itu nifas, darah nifas itu. Okey. Yang seterusnya gila walaupun seketika. Kita dah start gila tu. Kalaulah kita dalam kalangan kita ni mudah gila, tiba-tiba gila walaupun seketika, okey, itu dah maksudnya kita dah terhalang. Ada halangan untuk kita meneruskan puasa. Sebab apa? Sebab syarat wajib tadi apa dia? Berakal. Kalau dah gila tak bakal lah tu, tak waras. Jadi tak diwajibkan berpuasa dan juga dia tak boleh berpuasa. Okey. Kemudian pitam sepanjang hari, katakanlah pitam sepanjang hari ni macam pensan lah kan. Pensan. Katakanlah tiba-tiba start puasa je pensan. Start puasa je nak pensan. Kan? Tiba pitam panjang, lama je pensan dia. Maka perkara itu adalah menghalang daripada berpuasa. Itu di antara perkara yang menghalangkan berpuasa. Ini kategori uzur syar'i. Kena ingat tu. Macam tadi, syarat wajib puasa tidak uzur syar'i. Kalau tak ada benda-benda yang dalam ni tidak uzur syar'i, maksudnya kalau dia tak ABC atau nifas, kalau dia tak gila, kalau dia tak pitam, okey, dia wajib berpuasa. Okey. Ini uzur syar'i, inilah dipanggil uzur syar'i. Okey. Kemudian seterusnya mengharuskan berbuka. Okey, mengharuskan berbuka puasa. Yang pertama musafir. Bila kita nak bermusafir, okey, kita diharuskan untuk berbuka. Berbuka puasa. Katakanlah kita tengah berpuasa, contoh. Okey, kita puasa, kita nak bermusafir, kita gerak pada lepas subuh kan. Lepas solat subuh tu kita pergi musafir. Katakanlah contoh, perjalanan kita ni jauh. Contohlah tak larat sangat. Lebih pada 2 marhalah musafir ni kan. Lebih daripada 2 marhalah. Boleh dengar suara saya? Boleh. Ada dengar bising-bising? Ada dengar bising-bising tak? Sekejap sebab ada ni lah, ada gangguan sekejap. Ada bunyi ni sekejap. Okey, baik, kita sambung. Okey, mengenai musafir tadi kan. Okey. Katakanlah kita keluar nak pergi musafir, perjalanan kita jauh, katakanlah 500-600 km, membuatkan kita sampai tak larat lah. Kan, tengah drive kereta tu kan, tak larat, tak tahan, nak berbuka, dahaga dan sebagainya. Kita diharuskan berbuka. Tapi ingat kita ni ada kemudahan dah zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni sangat banyak kemudahan. Kita ada kereta, kadang-kadang kereta kita tu pun seronok, boleh tidur je kan. Kalau zaman dahulu ni bila musafir, mana ada kereta macam kita ada aircon. Semuanya panas. Semuanya naik tunggangan, binatang tunggangan. Contoh ada naik kuda, ada naik unta.
bila bermusafir, mereka ni kalau musafir, kebanyakannya mereka ni belajar. Bermusafir untuk belajar, bukan untuk melancong. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, para anbiya dan sebagainya, mereka ini kalau musafir untuk belajar, untuk menyebarkan Islam, ini orang-orang terdahulu. Dan kenderaan yang dinaiki seperti unta, kuda dan sebagainya. Jadi logik lah kalau mereka itu diharuskan untuk berbuka puasa. Okay? Kemudian yang kedua, sakit yang memudaratkan. Katakanlah bila kita sakit, datang sakit kita tu, kan, contoh-contoh macam gastrik kita yang terlampau sakit. Kalau kita tak makan, kita akan dapat sakit gastrik yang sangat-sangat teruk. Jadi diharuskan untuk berbuka. Bukan gastrik sajalah, banyak lagi penyakit. Katakanlah macam-macam, bila kita berpuasa je, mulalah badan kita ni naik gatal-gatal, tiba-tiba pula naik gatal, tak ada kena-mengena boleh naik gatal kan. Contoh kan, tiba-tiba sakit yang memudaratkan badan kita, diri kita, diharuskan untuk berbuka. Tapi semua ni bila berbuka mesti kena, nanti ada cara dia, apa yang perlu dibuat. Okey, ada ganti dia, ingat saja-saja ke. Okey, perkara yang wajib ni, kalau puasa pada bulan Ramadan ni kita buka, diharuskan berbuka apa semua ni, ada perkara yang perlu kita lakukan. Kalau kita tak mampu untuk lakukan, untuk berpuasa, jadi ada kita panggil seperti kafarah dia ataupun gantian dia. Okey. Yang ketiga, orang tua, pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Orang tua dah uzur dah, tak larat dah, umur 90 ke atas, umur 100 ke atas, memang dah tak larat. Lepas tu ada pula pesakit, ada pula penyakit yang ialah orang tua kan. Kadang tu orang tua dah berumur, kemudian ada sakit lah kan. Jadi kat situ tak diwajibkan berpuasa dan harus untuk berbuka. Okey, baik. Seterusnya, rukun puasa. Rukun berpuasa. Lelaki ni mana pergi nah? Pelik lah. Dengar tak Pio Azman ceramah itu? Oh, sedap kena hentam korang. Umar Rahman. Ada tak? Ya Umar. Tak ada. Umar tengah makan ke? Ke tengah tidur? Muhammad Syahrul Adham. Muhammad Syahrul Adham. Mana api lelaki ni buat malu saja. Hai lelaki Melayu terakhir, kembalilah kau di dalam kelas ini. Ahmad Alif Syakir. Ada tak? Tak ada juga. Nur Zahra Hazira. Boleh tak? Zahra Hazira. Okey, boleh baca dekat slide ni. Rukun puasa, niat berpuasa, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, contoh niat puasa dia sebelah ni. Nawaitu sawma wadi an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksud, sahaja aku berpuasa esok hari kerana mengerjakan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus. Terima kasih kepada Zahra. Okey, baik. Rukun berpuasa, rukun puasa. Yang pertama, niat berpuasa. Apa niat dia? Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sahaja aku sawma berpuasa ghadin esok hari an adai kerana mengerjakan adai fardi, mengerjakan fardu syahri Ramadan pada bulan Ramadan
hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni selalu kita membaca. Bila kita nak puasa, kita baca yang inilah, niat berpuasa ni. Yang seterusnya, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Macam tadilah, ini rukun puasa. Jangan melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Kalau buat perkara yang batalkan puasa, maka batal lah puasa dia. Okay, kita dah tak ikut dah rukun puasa. Okay, next. Boleh fahamkan setakat ni semua? Benda senang je, simple saja, semua dah tahu. Perkara yang membatalkan puasa. Okay, volunteer. Ada 20 pelajar. 21, 20 pelajar. Okay, baik. Tak apa. Anil Zafri. Masih tak ada ke? Anil Zafri. Tak ada. Alif Syakir. Tak ada juga. Apa? Aisyah Nabila. Ya, Okey, bagus Aisyah. Boleh baca Aisyah? boleh. Okey. Perkara yang membatalkan puasa ada 5, iaitu makan dan minum, haid atau nifas, muntah dengan sengaja, pitam sepanjang hari dan mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, terima kasih Aisyah. Baguslah perempuan. Para jejaka-jejaka idaman dalam kelas ni sudah tiada agaknya. Hanya saya seorang saja yang tinggal. Tak apalah. Baik, perkara yang membatalkan puasa. Makan dan minum. Ini confirm lah. Confirm lah. Ini confirm dah. Puasa batal. Tapi makan dan minum ni kalau tak sengaja tak apa lagi. Kalau sengaja batal lah dia. Okay? Kemudian haid atau nifas. Ini macam tadi kita bahaskan. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Saja-saja buat muntah. Kalau memang dah tak boleh kawal muntah tu tak apa lagi. Tapi ini saja-saja je. Dia pergi masukkan tangan dia. Masuk jolok dalam mulut tu. Dalam sampai nak tekak tu. Lepas tu dia main-main kat situ. Kan benda tu kalau kita buat. Boleh muntah tau. Kan? Muntah dengan sengaja saja je dia nak muntah kan. Sebab dia tak nak puasa punya pasal. Padahal kalau dia muntah tanpa sengaja, tak batal puasa. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, baru batal. Okay? Kemudian pitam sepanjang hari, macam tadilah kita bincangkan. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini bagi lelaki lah. Perempuan pun ada. Kan? Perempuan ada tapi istilah lain lah. Mengeluarkan air mani dengan sengaja lelaki, hati-hati. Okay? Jangan kita bila bulan puasa, jangan pula buat projek. Jangan buat projek belakang takbir. Saya tahu lelaki-lelaki kan. Saya lelaki, kawan-kawan saya lelaki kan. Saya berkawan dengan lelaki. Saya tahu. Okay? Baik, seterusnya. Perkara makruh ketika puasa. Saya teruskan. Saya kejar masa sekejap. Yang pertama, mandi wajib selepas fajar. Ini dia. Kadang-kadang ada juga orang-orang awam atau pelajar-pelajar yang menanyakan mandi wajib selepas fajar. Ustaz, apa hukum dia kalau kita mandi wajib selepas fajar? Maksudnya, andai katalah tiba-tiba sebelum puasa kan, sebelum subuh tu, kita bermimpi lah. Contohlah bagi lelaki ke, tak kisahlah bagi lelaki ke bagi perempuan ke, dia dapat mimpi basah. Orang kata mimpi basah. Okay? Ni kita jangan malu lah. Bila kita nak belajar ni, kita kena ambil tahu. Okay? Saya sebut lagi sekali, kalau nak belajar, ni dalam bidang ilmu fiqh. Okay? Bila perkara-perkara yang macam ni, kita kena sentuh juga. Memang agak malu, tapi kalau nak belajar ni tak perlu malu lah. Okay? Tak perlu malu. Nanti sebab bila besar nanti kalau awak tak tahu, awak yang malu. Okay. Baik. Apa tadi? Katakanlah mimpi basah. Tiba-tiba lelaki ada mimpi basah sebelum subuh. Lepas dia dah bersahur, dia bangun sahur, dia bersahur apa semua, tapi dia nak mandi wajib. Tapi selepas subuh pula dia mandi wajib. Apa hukum dia? Makruh lah hukum dia. Okay? Sah. Puasa dia sah.
Kalau dia puasa, dia masih lagi sah berpuasa dia. Puasa dia masih lagi okey, masih lagi sah. Tapi hukumnya jadi makruh sebab mandi wajib selepas subuh ataupun selepas fajar. Yang kedua, berbekam. Ini tidak disunatkanlah ketika berpuasa. Janganlah kita pergi berbekam. Okey. Jadi hukumnya makruh boleh. Puasanya sah dan sebagainya, tapi hukumnya jadi makruh. Apa makruh? Apa maksud makruh? Makruh ni apa? Siapa beritahu? Makruh ni apa? Makruh ni perkara yang dibenci. Okey. Karaha diambil daripada perkataan karaha. Huruf kaf, huruf ra, huruf ha. Karaha, benci. Makruh ni Allah membencilah perbuatan tersebut. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya, melewatkan berbuka. Ini pun jadi makruh. Bila dah masuk waktu berbuka, kita lambat-lambatkan berbuka. Kalau perkara yang melambatkan berbuka itu memang contoh perkara yang tidak boleh kita lewat-lewatkan, tak apa. Kan? Contoh dah masuk waktu tapi kita tengah melakukan satu kerja yang memang tak boleh tinggal. Kan? Yang memang tak boleh tinggal. Kalau tinggal, meletup. Contoh kan. Itu tak apa lagi. Tapi kalau memang saja-saja melewatkan untuk berbuka, maka hukumnya makruh. Yang seterusnya, tidak berlebihan, tidak tidur berlebihan pada siang hari. Dah bulan puasa ni biasalah seronok tidur, sedap tidur. Lagi-lagi waktu PKP hari tu kan. Waktu PKP hari tu, oi, lagi seronok tidur. Kan, dah lah tak pergi sekolah. Kan, agak-agak tidur bertelajak. Oi, lepas subuh pula tidur, memang syok. Lepas sahur tu tidur. Okey, lepas tu tiba-tiba mak kejut subuh, sambung pula lepas subuh tu tidur. Apa nikmat dia macam ni boh. Tidur berlebihan pada siang hari. Makruh hukum dia. Agak-agak sikit. Jangan kita lebih-lebih lah. Tidur tak ada masalah, tapi jangan berlebihan. Okey, seterusnya mandi berlebihan untuk segarkan badan. Ini pun selalu orang buat waktu bulan puasa. Badan tengah lemah, tengah tak larat kan. Yalah puasa kan. Mandi lama-lama dalam bilik air. Kadang tu kalau rumah kat belakang rumah ada sungai, pergi terjun lama-lama. Mandi sungai, terjun. Duduk lama-lama dalam air. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab perbuatan ni boleh membatalkan puasa. Perkara ni boleh membatalkan puasa kalau dah terlalu lebih-lebihan. Okey. Jadi sebab itulah Allah tak suka dengan perbuatan-perbuatan ini. Baik, seterusnya perkara sunat ketika berpuasa. Sempat tak sempat habis ni? Banyak lagi. Rasanya 2 minggu kat kita Okey. Perkara sunat ketika berpuasa. Yang pertama, ketika sahur bersahurlah sunatlah kan. Kemudian melewatkan sahur, mandi wajib sebelum fajar jika berjunub. Ini ketika sahur, perkara sunat ketika puasa. Yang pertama, bersahur. Sahur ni sunat. Di antara perbezaan di antara orang kafir dan juga orang Islam berpuasa, apa beza dia? Adalah sahur. Kalau kita, ini perintah Rasulullah kan. Kalau kita nak membezakan yang mana orang kafir pun berpuasa juga, tapi ada cara berpuasa dia. Jadi perkara yang nak membezakan berpuasa ni, macam mana puasanya orang Islam dan macam mana puasanya orang kafir adalah ketika bersahur. Kalau seseorang itu tidak bersahur, sebab orang kafir ini tidak bersahur, mereka tidak sahur. Itu perbezaannya. Mereka ada juga yang tidak makan dan tidak minum. Contoh agama Buddha, mereka ada juga tidak makan dan tidak minum ketika berpuasa. Ada sebab dia. Agama Hindu pun macam tu juga. Agama Hindu ada yang berpuasa minum sahaja. Okey, ada yang berpuasa makan sahaja. Okey. Jadi apa nak membezakan adalah melalui sahur. Yang kedua melewatkan sahur. Ada juga orang yang bangun sahur pukul 2-3 pagi. 2-3 pagi dah sahur. Hilanglah sunat itu. Boleh, tak salah. Tapi dia tak dipanggil sahur lah sebenarnya. Sebab sahur ni dia hampir-hampir nak subuh tu kan. Katakanlah kalau subuh pukul 5.30, pukul 6, pukul 5 dalam lingkungan macam tu lah. Pukul 5 sampai kat pukul 6 itu waktu sahur. Okey, waktu yang terbaik lah untuk sahur. Okey. Kemudian yang ketiga, mandi wajib sebelum fajar jika berjunub. Ini yang tadi tu makruh selepas
fajar, yang ini sebelum fajar. Kita mandi wajib sebelum fajar, sebelum subuh jika berjunub. Ini bagi suami isteri lah. Okey, bagi yang dah berkahwin, kita belum berkahwin lagi. Baik, seterusnya ketika berbuka. Segera untuk berbuka. Dah masuk waktu, dah masuk waktu kita buka terus. Okey, ini sunat, perkara sunat. Ingat perkara sunat. Yang kedua, mendahulukan kurma, air ataupun makanan manis. Okey, kalau tak ada kalau tak ada apa, tak ada air, tak ada air. Kalau tak ada kurma, kita buka dengan air. Kalau tak ada air, jaranglah orang buka puasa tak ada air. Makanlah makanan yang manis terlebih dahulu. Yang ketiga, membaca doa berbuka. Jangan lupa nak baca doa. Apa doa berbuka? Siapa boleh bagi tahu? Contoh doa berbuka. Ada? Volunteer? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Okay. Contoh doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimi. Itu contoh doa berbuka puasa. Baik, yang seterusnya yang empat, menjamu orang lain berbuka puasa walau hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Ini perkara yang sunat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ada lebihan makanan ke apa, okey, kita bagi sikit. Kurma ke ataupun air ke ataupun apa-apa jenis makanan lah. Okey. Seterusnya perkara sunat ketika puasa. Macam tadi lah. Perkara-perkara sunat. Baik, saya nak minta seorang baca. Mana lelaki ni? Abdul Syahril. Ada Abdul Syahril? Bersuaralah Abdul Syahril. Jangan malu-malu untuk belajar. Abdul Syahril. Kalau kamu tidur, saya akan masuk dalam mimpi kamu. Tak ada. Ahmad Alif Syakir. Tak ada juga. Anil Zafri. Mana jejaka ni? Danish Farhan. Ya, saya. Okey, mantap. Wujud pun akhirnya. Kita geng lah pada... Okey, Danish. Baca perkara sunat ketika puasa. Perkara sunat ketika puasa. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, berzikir, berselawat dan berdoa. Ketiga, bersedekah. Keempat, beriktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Kelima, menahan lidah daripada perkara haram. Keenam, menahan diri daripada perbuatan memberahikan seperti menonton video lucah. Keenam, solat tarawih dan witir malam sahaja. Okey, terima kasih Danish. You are the best man, bro. Okey, baik. Perkara sunat ketika puasa. Yang pertama, ini dari segi ibadat lah. Okay? Ibadat pada waktu siang dan juga malam. Apa dia? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ni bila-bila boleh. Malam boleh, siang boleh. Okay? Ini perkara sunat ketika puasa. Yang kedua, berzikir, selawat dan berdoa. Biasalah. Ini semua perkara-perkara sunat. Yang ketiga, bersedekah. Ada duit lebih, sedekah. Okay, sedekah, bagi sedekah. Okay, ada sedekah ni bukan hanya sekadar memberi duit. Okay, sedekah ni macam-macam. Katakanlah katakanlah masjid-masjid yang dekat rumah kita tu dia buka kemah untuk kita, ialah untuk menjemput orang ramai berbuka puasa. Kita sedekah tenaga kita. Tinggi tau dia punya pahala. Banyak pahala bila kita bersedekah ni. Bersedekah pula dari segi tenaga kan. Tenaga kita bersedekah, tenaga kita sediakan makan dan minum untuk dorang. Untuk orang jemaah-jemaah yang nak berbuka puasa. Kita kerahkan tenaga kita, kita sediakan bahan makanan, pinggan mangkuk dan sebagainya. Itu semuanya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, beriktikaf di masjid terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini dia. Beriktikaf di masjid maksudnya duduk iktikaf, masuk masjid dengan kaki kanan, baca doa, masuk masjid, kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni adalah solat sunat yang kita solat untuk menghormati masjid. Okey, kemudian kita niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadha masjid lillahi ta'ala. Kita beriktikaf, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriktikaf, kita duduk sebentar, kita duduk tanpa buat apa-apa pun kita dapat pahala.
Kita duduk dalam masjid dengan niat kita iktikaf kerana Allah, kita duduk saja pun kita dapat pahala. Itu beza dia. Okey, ada niat iktikaf dengan tak iktikaf. Beza tu kat situ. Okey. Terutamanya 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Okey, ini perkara sunat. Kemudian menahan lidah daripada perkara haram. Kata benda-benda yang haram lah, maki, hamun ke, mengumpat ke, itu semua perkara-perkara yang haram. Kita makan, makan confirm lah batal, kan? Kemudian menahan diri daripada perbuatan memberahikan seperti menonton video lucah. Ini siapa-siapa je lah, lelaki pun ada nafsu, perempuan pun ada nafsu. Jadi perkara ni 30 hari, sebulan kita tahanlah diri kita. Memang tak bagus, bukan tak bagus, haram tengok video lucah ni. Haram lah, kan? Sebab menonton perkara yang tak sepatutnya. Jelas-jelas nyata haram sebab perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian solat tarawih dah witir malam sahaja. Jangan buat solat tarawih waktu siang pula. Tak pasal-pasal, Ustaz buat apa ni Ustaz? Saya solat tarawih. Ustaz, baru pukul 10 pagi Ustaz. Solat tarawih apa ya? Saya solat tarawih. Tarawih tu kan rehat maksud dia. Jangan pula macam tu. Ketepuk kepala Ustaz tu nanti. Okey, baik, seterusnya. Jenis puasa. Ni saya sebut tadi, ada puasa wajib, bila puasa wajib, bila puasa sunat, bilakah haram, bilakah jatuh makruh waktu puasa. Okey, setakat ni semua faham Terlalu laju ke? Kalau laju tegur. Faham Ustaz. Faham. Mantap. Bagus. Okey, next. Puasa wajib. Ini dia puasa wajib. Saya teruskan kejar masa sikit. Puasa wajib iaitu puasa Ramadan. Kita banyak dah sentuh bab Ramadan tadi. Kemudian puasa qada. Puasa qada ni apa? Puasa qada adalah puasa ganti. Contoh, ada sebab yang melarang kita untuk berpuasa. Okay? Contoh pada bulan Ramadan, kita dilarang untuk berpuasa. Contoh orang yang perempuan lah. Kita secara umumnya perempuan. Perempuan kan uzur. Kan? Selalu uzur. Jadi wajib dia qadakan puasa dia waktu dia tak uzur di luar bulan Ramadan. Okey, di luar bulan Ramadan. Puasa qada. Okey, kena ganti puasa dia. Puasa gantilah, senang cakap. Qada ni bermaksud ganti, puasa qada. Puasa nazar. Puasa nazar ni apabila kita berjanji dengan Allah. Kita berjanji, contoh, aku nazar kalau aku dapat keputusan dalam SPM contoh. Dalam SPM straight A, aku nak nazar aku puasa. Aku nak puasa 3 hari berturut-turut. Bila kita nazar macam tu, itu dah janji kita dengan Allah. Kita wajib berpuasa. Kalau kita dapat SPM straight A, kita wajib berpuasa. Sebab puasa nazar. Sebab kita dah berjanji dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau bagi aku 10 A, aku akan puasa. Tiba-tiba kita dapat 10 A. Wajiblah puasa kat atas kita. Kemudian puasa kafarah. Puasa kafarah ni macam saya cakap tadilah. Puasa yang contoh-contoh bila orang tua. Jadi orang tua dah memang tak mampu dah nak berpuasa. Memang dah tak larat dah nak puasa. Kalau dia nak puasa qada pun tak boleh. Sebab puasa bulan Ramadan pun dah tak boleh. Apatah lagi puasa-puasa yang selepas puasa-puasa qada, puasa nazar dia tak boleh. Jadi dia buat puasa kafarah. Okey, puasa kafarah ni nanti kita tengok. Okey, apa itu puasa kafarah. Baik. Seterusnya puasa makruh. Puasa pada hari Jumaat sahaja. Puasa pada hari Jumaat sahaja. Bila kata sehari sahaja, maka makruh hukum dia. Begitu juga hari Sabtu sahaja. Kalau tak nak makruh hukum, kalau kita tak nak puasa tu, puasa yang hukum makruh, kita puasa Jumaat dan Sabtu. 2 hari. Jangan puasa sehari je. Puasa sehari makruh hukum dia. Tapi kalau kita puasa 2 hari, ada Jumaat dan Sabtu, ataupun Khamis dan Jumaat, itu tak ada masalah. Okey. Kemudian puasa pada hari Ahad saja, ni pun sama. Kemudian puasa sepanjang tahun, hari-hari dia puasa. Rajin now puasa hari-hari. Bagus dah, tapi makruh lah hukum dia. Okey, walaupun bagus tapi makruh. Okey. Boleh kata itulah, bila perkara yang berlebihan ni akan jatuh hukumnya makruh dan boleh jatuh haram Okay, next. Puasa sunat. Puasa hari Isnin dan Khamis. Puasa sunat Isnin Khamis,
Hari ini hari Isnin ada yang berpuasa, okey dikira sunat. Kemudian puasa selang sehari, puasa Nabi Daud macam saya cakap mula-mula tadi kelas, puasa Nabi Daud ni macam ni selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, kemudian tak puasa, kemudian puasa balik. Okey, itu puasa Nabi Daud. Kemudian puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni waktu itulah raya haji. Waktu orang pergi mengerjakan haji kan, ada hari Arafah pada 10 Zulhijjah pula. Waktu Zulhijjah ni okey, Arafah yalah. Waktu tu dah disunatkan sunat berpuasa. Kemudian puasa hari Tasuk dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Kita pada bulan kita dah lepas kita dah lepas dah ni. Okey, kita dah lepas 9 dan 10 Muharram itu. Kemudian puasa hari putih. Hari putih ni apa? Ini 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Setiap bulan Hijrah. Okey. Kemudian puasa 6 hari bulan. Okey, jap. Puasa putih ni 13, 14, 15 maksudnya pada tiap-tiap bulan. Okey, pada tiap-tiap bulan. Hari yang ke-13 ini dalam bulan kalender Hijrah dalam kalender Hijrah 13 hari bulan 14 hari bulan 15 hari bulan itu puasa hari putih, maka hukumnya sunat. Kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Kan selalu orang kata jom puasa 6 waktu bila? Waktu raya bulan Syawal. Jom puasa 6. Itu adalah puasa sunat. Okey, puasa haram pula puasa hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ini haram lah. Contoh 1 Syawal. 1 Syawal itu adalah haram bila kita nak puasa. Allah dah bagi kelonggaran dah. 1 Syawal ni kau raikan. Kita raikan hari raya kita. Okay. Kemudian ada Aidiladha apa sama juga. Kemudian puasa hari Tashrik. Hari-hari Tashrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini kena ingat semua ni. Jangan kita puasa waktu-waktu ni pula. Kemudian puasa selepas nisfu Sya'ban, kecuali bagi orang yang biasa berpuasa dan orang yang wajib berpuasa. Puasa selepas nisfu Sya'ban waktu bila? Pertengahan Sya'ban. Nisfu ni pertengahan. Maksudnya 15 Sya'ban. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban sebelum kita nak ke Ramadan tu. Bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban tu. Okey. Haram bila kita puasa. Melainkan bagi orang yang dah biasa berpuasa. Sebelum-sebelum ni dia berpuasa, jadi dia dah terbiasa dengan puasa dia. Okey, jadi dia puasa pada bulan Sya'ban, itu tak ada masalah. Dah wajib orang yang wajib berpuasa. Contoh puasa qada ke apa, okey. Kemudian puasa hari Syak. Puasa hari Syak 30 Sya'ban, tu sehari sebelum kita nak berpuasa pada 1 Ramadan tu, sebelum tu haramlah berpuasa. Okey. Okey, next. Kau apa dah? Lagi lebih kurang 10 minit. Teruskan ni last lah. Kita teruskan last. Minggu depan kita sambung qada, fidyah dan kafarah puasa. Okey, baik. Golongan yang diharuskan berbuka. Okey, golongan yang diharuskan berbuka apa dia? Yang pertama, musafir. Ni macam tadilah saya sebutkan orang-orang yang bermusafir. Bermusafir kerana ilmu, bermusafir kerana untuk menziarahi, macam-macam musafir. Okey, diharuskan oleh syarak untuk berbuka puasa. Kemudian orang tua yang tidak mampu berpuasa. Okey, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Kemudian orang yang ditimpa sakit yang memudaratkan. Macam tadi. Kemudian ibu mengandung atau menyusukan anak yang bimbang kesihatan diri ataupun anak. Ini satu kelonggaran, rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada mereka ini. Ibu mengandung, contoh kita lihat ibu yang mengandung kan, kalau puasa kadang-kadang dia tak larat. Bila tak larat dia jadi risau. Kenapa risau? Anak dalam kandungan dia. Takut-takut bila ibu tak makan nanti macam mana anak dia kan dalam kandungan tu kan. Jadi bila dah risau, diharuskan untuk berbuka. Tetapi nanti bila dah habis bulan Ramadan ataupun dah habis berpantang, dah habis melahir, dah bersalin dan sebagainya, kenalah ganti. Okey. Atau menyusukan anak. Bila menyusukan anak ni menggunakan tenaga. Okey, sebab susu itu adalah daripada darah. Kalau nak tahu, susu tu adalah darah tau.
Susu atau kita tengok baby minum susu macam kita dulu, itu adalah darah sebenarnya. Ada kandungan darah ibu kita. Okey, itulah susu kita yang kita minum. Sebab itu darah ibu bapa kita mengalir dalam tubuh badan kita. Kita menyusu. Okey, kita menyusu dengan ibu kita. Jadi bila darah ini, bila seorang ibu menyusukan anak, dia akan menjadikan tenaga kepada ibu kita ni jadi lemah. Tak cukup tenaga. Sebab apa? Sebab banyak mengeluarkan susu untuk diberikan anak minum. Jadi kalau dia tak bagi anak minum, kesianlah anak tu. Mana boleh anak tak minum susu, baru lahir. Baby lagi, umur tak sampai setahun lagi. Kan? Tak sampai 2 tahun lagi. Kan? Kalau dia menyusukan anak dan dia berpuasa pula, itu takut-takut jadi satu kerisauan lah. Kan? Takut-takut badan dia tak boleh nak tampung, boleh pitam. Kan? Sebab apa? Sebab dah tak ada tenaga sangat. Okay, nanti minggu depan kita sambung kepada qada. Okay, apa yang dimaksudkan dengan qada dalam puasa ni. Kemudian fidyah puasa, kafarah puasa. Okay, apa dia masuk qada, apa dia masuk fidyah, kafarah. Dan kita tengok cara membayar kifarah. Okay, ni saya sebut kifarah tadi. Puasa kifarah ni, bila seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa ataupun kafarah ni bukan tidak mampu, maaf. Kalau kafarah ni bila seorang suami membatalkan puasa dengan melakukan persetubuhan dengan isteri, itu kafarah. Okey, ada cara-cara dia. Kemudian kita akan lihat pada minggu hadapan. Minggu hadapan apa bulan Okey, kita lihat pada golongan wajib qada, siapa dia orang yang perlu qada, siapa dia kena wajib bayar fidyah, siapa dia kena wajib qada dan fidyah, siapa dia wajib qada dan kafarah puasa. Ini semua nanti kita sentuh minggu hadapan. Kemudian wajib qada, kita lihat siapa dia. Okey, kita lihatlah semua ni hikmah. Kemudian kita lihat dari sudut sains. Okey, kalau saya nak sentuh semua memang tak sempat. Okey, jadi kita sentuh pada minggu hadapan. Okey, apa yang penting kita dah sentuh mengenai awal-awal mengenai dalil puasa. Okey, kita sentuh mengenai maksud puasa, kita sentuh mengenai syarat sah dan syarat wajib. Apa itu syar'i, uzur syar'i, apa itu rukun. Kita dah sentuh membatalkan puasa, perkara makruh, okey, perkara sunat ketika puasa. Okey, itu semua kita dah sentuh tadi. Ada apa-apa soalan boleh tanyakan? Ada apa-apa soalan? Ada tak? Tak ada Ustaz. Tak ada. Boleh faham semua? Easy, very easy ya? Boleh Ustaz. Bagus lah. Semangat sikit. Sebelum saya nak tamatkan kan. Boleh tak korang buka kamera? Saya dah nak habis dah mengajar. Untuk saya 2 bulan kan. Kira dia dah masuk dah ni. Dekat 2 bulan dah ni. Kan? Jadi saya pun nak agak tengok muka pelajar-pelajar saya. Saya tu lah sorang-sorang cakap bosan lah kan. Boleh tak buka kamera? Boleh saya screenshot? Boleh tak? Buka please. Buka lah. Sekejap lah. Weh, jarang tau guru merayu. Boleh tak? Set lah. Sebelum kita habiskan kelas, okay, saya nak tangkap gambar set. Mereka tu OMG relax lah. Okay, boleh lah. Nampak muka saya? Mana pergi muka saya? Apa muka saya tak keluar? Oh, tak buka ni punya. Oh, lonoken pula. Mana ni lelaki sejati ni? Ada tak? Siapa? Jom lah kita buka. Saya nak tangkap gambar buat dan report sekejap. Please. Yang tak pakai tudung tu pakailah tudung kan. Nak tengok juga muka pelajar-pelajar saya.
Kita ni entahlah masuk ke tak sekolah kan. Agak kita masuk sekolah tak? Tak. Kalau yang pasal 2 pasal 3 sekolah, kita tak kot. Kita fasa 1 kan. Kita sekolah. Bila agaknya kita ni ya? Korang seronok cuti di rumah. Seronok lah Je, juga. je. Seronok kamu ya. Eloklah kamu. Mana muka saya tak keluar pula. Muka saya pula tak keluar. Pelik now. Boleh lah sambil-sambil tu buka dulu sekejap. Mana yang lain hilang lah. Tadi siapa dah buka dah tadi? Buka Asad. Apa tadi nak buat? Ya Allah. On. Baik. 4 minit lagi ni. Nur Zahra Hazira Putri Nur Tasnim Fasha Dania Dia Farisha, siapa lagi? Christina Rizal, Danish Farhan, Halimata Saadia, Nasrin Ifah. Kejap. Saya nak tengok wajah-wajah seorang insan yang penuh dengan baik kan. Anak yang soleh, pelajar yang soleh. Kalau Ustaz main Genshin Impact saya buka. Aduh, game pula. Saya tak main lah game. Saya main PS je. Ada. Buka lah. Seorang ni bosan ni saya seorang. On. Cepat. Okay. Kalau saya main Genshin Impact saya buka. Tak main lah. Saya pun tak tahu game apa tu. Yelah, saya buka lah. Okay, mantap Danish. Mana kawan-kawan awak yang lain ni? Ani Zafri. Dia Aisyah, good girl. Mana yang tadi? Siapa yang dah buka tadi? Dia Farisha mana? Fasha Dania? Ada ke tak ni Syahin? Ke buka je ni tapi malulah ala. Relax lah. Mentah 2 tahun tak sekolah malu. Cepat lah buka. Nampak? Siap pakai telekong je. Siapa? Dia Aisyah. Bagus. Christina Rizal. Okay, mantap. Saya nak screenshot ni, nak bagi dekat report. Mana Danish tadi? Tadi bukan main tadi. Tak buka lagi. Tak boleh buka lah pula. Alah, dan dah kamu. Ya, serius tu. Okay, Nurul Safiyah. Okay, terima kasih. Lagi? Mana yang lain? Okay, Putri. Si kembar. Kembar kan? Mantap lah kembar. Mana kakak, mana adik? Bagus. Kakak dan adik. Saya pun ada kembar. Percaya tak? Tak percaya, serius lah. Tak percaya. Saya ada kembar tapi kembar saya perempuan. Pasang tau. Aja je nak cerita. Ada lagi mana? Ustaz pun ada kembar lelaki ya Ustaz? Kembar lelaki siapakah gerangan itu? Corin. Siapa? Corin. Corin. Kamu ni. Corin semua kembar kamu. Okay, baik. Saya screenshot ni Danish Farhan. Tengok sikit muka dia. Tengok sikit. Mantap Danish. Mantap. Okay. Dia Farisha mana gambar? Okay, baik. Saya screenshot 1, senyum. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay semua. Terima kasih sebab barulah saya nampak muka-muka kekacakan dan kecantikan insan-insan dalam kelas ni. Okay, apa-apa pun sebelum saya tamatkan kelas kita, saya nak nasihatkan sedikit.
Jangan lupa perkara yang wajib kita lakukan. Kita dah duduk rumah ni, okey. Jangan kita stres-stres, bantulah apa yang patut dengan ibu bapa kita. Okey, banyakkan amal ibadat, banyakkan kebaikan, okey. Kebaikan yang paling bagus sekali selepas membaca, selepas solat, selepas perkara yang wajib adalah membantu kedua ibu bapa kita. Okey, perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW di akhir zaman ni, seperti mana yang saya sebut minggu lepas. Okey, akhir zaman ni Rasulullah, kita mengharap syafaat Rasulullah saja untuk membantu kita. Banyak akhir zaman ni banyak benda-benda yang mengelirukan kita. Banyak fitnah-fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah Fitnah itu adalah tipu daya, kekeliruan. Okey? Jadi hati-hati. Baik, setakat itu saja. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan bersama saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.